Baiklah, kita teruskan dengan tujuan pengaplikasian terapi dalam PDPC pendidikan khas. Terapi dalam pendidikan khas merupakan satu kaedah bagi membantu individu yang mempunyai kepelbagaian keperluan khas yang melibatkan kognitif, emosi, sosial dan psikomotor bagi mencapai suatu perkembangan secara maksimum, dan ianya digunakan dalam pengajaran dan juga pembelajaran. Pengaplikasian terapi ini dalam PDPC untuk bertujuan mendidik dan juga membantu kanak-kanak melalui perkembangan mentalnya, kestabilan emosi, integrasi sosial dan kemahiran motor mereka. Jadi melalui terapi ini juga guru dapat menilai tahap kefungsian kanak-kanak tersebut dan melatih mereka untuk menguasai sesuatu kemahiran tertentu dalam menjalani kehidupan seharian. Jadi inilah antara tujuan pengaplikasian terapi ini semasa PDPC pendidikan khas. Antara elemen terapi yang diterapkan dalam RPH yang kami sediakan ini adalah elemen terapi muzik dan juga terapi bermain. Jadi jom kita lihat justifikasi terapi yang diguna pakai dalam RPH bahasa Melayu tersebut. Antara justifikasi terapi muzik adalah satunya bertujuan untuk pemulihan murid-murid tersebut. Selain daripada itu, terapi muzik ini adalah suatu terapi yang mudah dan amat menyeronokkan. Sebagai contoh, aktiviti yang dapat dijalankan melalui terapi muzik ini adalah aktiviti bernyanyi. Aktiviti bernyanyi ini amat digemari oleh murid-murid berkeperluan khas. Jadi melalui aktiviti tersebut, guru dapat menarik minat murid untuk terus fokus di dalam kelas, selain daripada meningkatkan kemahiran-kemahiran dari segi kemahiran psikomotor, kemahiran berkomunikasi dan sebagainya. Seterusnya, murid akan fokus dan tenang apabila mendengar lagu tersebut. Seperti mana yang kita tahu, muzik ini sebenarnya memberikan sedikit sebanyak memberikan ketenangan kepada murid-murid apabila murid itu mendengar muzik dan bait-bait ayat dalam sesebuah lagu tersebut. Dan yang terakhir adalah murid dapat meningkatkan kemahiran psikomotor yang seperti saya katakan sebentar tadi, bahawa kemahiran psikomotor ini dapat ditingkatkan apabila berlakunya pergerakan. Sebagai contoh, guru menjalankan aktiviti secara berkumpulan dan di situ murid diminta untuk membuat pergerakan mengikut rentak lagu yang dimainkan oleh guru. Jadi ini dapat meningkatkan kemahiran psikomotor mereka daripada kemahiran psikomotor halus dan motor kasar. Kita teruskan lagi dengan justifikasi terapi bermain. Kami menerapkan elemen terapi bermain ini untuk melibatkan murid secara aktif. Kita sedia maklum bahawa terapi bermain ini merupakan satu struktur yang tidak terlalu formal. Jadi murid di sewaktu bermain aktiviti bermain ni, murid akan berada dalam keadaan yang senang dan tidak terikat dengan keformalan dalam PDPC pada hari itu. Dan seterusnya, terapi bermain juga merupakan suatu pembelajaran melalui pengalaman langsung. Murid sendiri akan menjalani aktiviti tersebut dengan sendirinya. Jadi dan terapi bermain juga akan membawa keseronokan dan tidak dilakukan atas tekanan. Aktiviti bermain ini semestinya disukai oleh murid-murid berkeperluan khas. Malah murid-murid biasa juga amat menggemari kaedah bermain ini. Jadi ianya amat bersesuaian untuk kita masukkan ke dalam RPH bahasa Melayu tersebut. Dan yang terakhir, terapi bermain ini akan meningkatkan tahap keyakinan diri. Hal ini kita dapat lihat dalam RPH yang kami sediakan. Terapi bermain yang kami
Aktiviti terapi bermain yang kami lakukan adalah aktiviti telefon rosak. Jadi, seterusnya, terapi bermain ini dapat meningkatkan keyakinan diri murid-murid. Okay, sebagai contoh, aktiviti terapi bermain yang kami lakukan adalah aktiviti telefon rosak. Jadi, aktiviti ini memerlukan murid di bahagian akhir perlu datang ke depan dan mencari kad bergambar yang bersesuaian dengan ayat yang diberikan oleh guru sewaktu bermain telefon rosak tersebut. Jadi murid ini perlu yakin dengan diri mereka untuk tampil ke hadapan dan bagi menyiapkan tugasan tersebut. Hal ini dapat melatih murid-murid berkeperluan khas ini untuk berkeyakinan tinggi. Dan aktiviti ini apabila kita lakukan secara berulang-ulang, jadi murid ini akan keyakinan diri murid-murid ini akan lebih meningkat, dan ini amat membantu dalam melahirkan murid berkeperluan khas yang semakin berkeyakinan tinggi. Baiklah, seterusnya saya akan membentangkan berkenaan dengan kebaikan terapi muzik dalam pendidikan khas. Iaitu yang pertama, terapi muzik ini adalah sangat berkesan untuk meningkatkan ataupun menyediakan suasana yang lebih tenang. Terapi muzik ini juga mampu untuk melegakan keresahan, kemurungan dan juga meringankan stres pesakit. Jadi, seterusnya, terapi muzik ini juga dapat membantu klien ataupun pesakit yang mempunyai masalah berkaitan dengan emosi, supaya mereka dapat meneroka serta menyelami perasaan mereka sendiri. Melalui cara ini, mereka dapat melakukan perubahan yang positif terhadap tingkah laku mereka. Baiklah, yang ketiga, terapi muzik ini juga dapat memperkukuhkan lagi kemahiran berkomunikasi dan juga kemahiran koordinasi fizikal mereka. Fungsi mental dan fizikal ini dapat dipertingkatkan dan diperbaiki apabila kaedah rawatan ataupun terapi ini digunakan kepada mereka yang mempunyai masalah berkaitan dengan saraf dan juga masalah pertumbuhan. Baiklah, yang terakhir, terapi muzik ini juga dapat meningkatkan kualiti hidup kepada murid-murid ataupun pesakit-sakit. Dengan cara ini, ianya sangat bergunalah kepada mereka yang mempunyai masalah pembelajaran, masalah pertuturan dan juga masalah komunikasi, di mana terapi muzik ini adalah sangat berkesan untuk membantu golongan yang kurang bernasib baik ini. Terapi muzik ini berkesan membolehkan seseorang yang mempunyai masalah ataupun tekanan ni berjaya keluar daripada kongkongan yang datang daripada diri mereka sendiri, orang lain ataupun persekitaran mereka. Jadi terapi muzik ini yang digunakan dalam sesi kaunseling ini memainkan peranan yang sangat penting dalam membantu seseorang itu untuk meredakan keadaan yang mereka alami. Namun, terapi muzik ini juga dalam sesi kaunseling juga ini mempunyai kekurangan dari pelbagai segi. Antaranya ialah terapi muzik ini memerlukan masa yang lama dalam proses rawatannya, di mana proses terapi muzik ini memerlukan klien ataupun pesakit untuk mendapatkan rawatan yang dalam masa yang telah ditetapkan oleh kaunselor. Selain itu juga, kekurangan terapi muzik ini ialah kaedah dan langkah yang digunakan dalam sesi kaunseling ini berbeza dari seseorang kepada seseorang, di mana sesetengah pesakit ni memerlukan muzik yang beza. Contohnya, ada muzik yang memerlukan irama dan juga melodi yang lembut dan yang lantang. Selain itu, ada juga klien yang memerlukan masa yang pendek dan panjang dalam melakukan
proses terapi muzik ini. Perkara ini bergantung kepada diri individu itu sendiri dan beberapa masalah besar yang dihadapi oleh klien. Jadi terapi ini terlalu sukar untuk diamalkan, di mana kaunselor ni perlulah menyelidik terlebih dahulu dan mengkaji kesesuaian muzik yang boleh digunakan untuk klien. Baiklah, di samping itu juga terapi muzik ini tidak dapat menolong klien ataupun pesakit dengan sepenuhnya untuk menghilangkan tekanan yang mereka hadapi, di mana terapi muzik ini hanyalah tertumpu dan berfokus kepada sesetengah tekanan sahaja. Namun begitu, terapi muzik ini lebih tertumpu kepada masalah yang ringan ataupun berat, namun ia tidak memberi jaminan bahawa sesi terapi yang dijalankan ini mampu untuk menyelesaikan masalah dan tekanan yang dihadapi oleh klien. Sebagai tambahan pula, bagi kekurangan terapi muzik ini ialah ada setengah orang tidak boleh terima terapi muzik ini sebagai medium yang boleh meredakan dan menghilangkan tekanan yang mereka hadapi. Sebagai contoh, mereka ni tidak berminat untuk mendengar muzik yang telah dipilih oleh mereka. Jadi berkemungkinan perkara ini akan berpunca daripada lagu yang yang tidak sesuai dan tidak dapat untuk menenangkan jiwa mereka yang berada dalam kerisauan, dilema dan sebagainya. Jadi muzik yang tidak sesuai ini akan memberikan tidak akan memberikan apa-apa perubahan dalam diri mereka jika sesi terapi dijalankan. Akhir sekali, kekurangan bagi terapi muzik ini juga terlalu bergantung kepada muzik setiap kali sesi kaunseling dijalankan. Penggunaan terapi muzik yang berterusan ini membuatkan klien akan terlalu bergantung kepada muzik jika mereka ingin meredakan dan menghilangkan segala tekanan yang mereka hadapi. Jadi, hal ini akan menyebabkanlah mereka akan lalai dalam melakukan tugas seharian mereka jika terlalu bergantung kepada muzik untuk menghilangkan tekanan yang dihadapi. Sebagai contoh, pekerja pejabat yang mempunyai tekanan akan mendengar muzik sebagai terapi untuk menghilangkan tekanannya. Akan menyebabkan pekerja ni mungkin lalai dengan tugasnya apabila terlalu bergantung kepada muzik. Okay, baiklah, seterusnya saya akan menerangkan berkenaan dengan kebaikan bagi terapi bermain. Antara kebaikan terapi bermain ini ialah itu yang pertama, dapat mengurangkan masalah tingkah laku murid. Contohnya, apabila terapi bermain ini dilaksanakan kepada murid, guru ataupun kaunselor ini dapat mengesan masalah murid dan seterusnya dapat mengambil tindakan yang sesuai untuk mengurangkan masalah tingkah laku yang tidak diingini. Sebagai contoh, guru ni dapat mengenal pastilah masalah bahawa murid tersebut tidak suka ke sekolah. Jadi, guru ni akan mengambil tindakan sesuai lah untuk menarik perhatian murid untuk ke sekolah. Okay, selain itu, terapi bermain ini juga dapat meningkatkan komunikasi. Contohnya, apabila murid ni bermain dengan menggunakan pupet, permainan pupet, jadi murid ni akan berkomunikasi antara satu sama lain. Melalui cara ini, murid ni dapatlah meningkatkan pembendaharaan kata, tata bahasa, cara menggunakan bahasa yang betul semasa berkomunikasi dan sebagainya. Jadi, melalui terapi bermain ini juga dapatlah meningkatkan kemahiran komunikasi serta mereka ni menjadi lebih yakin dan berani untuk berkomunikasi dengan orang lain. Baiklah, tambahan pula, terapi bermain ini dapat membantu kanak-kanak untuk menilai diri mereka sendiri. Melalui terapi ini, kanak-kanak ini dapat menilai kelebihan dan kekurangan yang ada dalam diri mereka sendiri. Contohnya, apabila mereka ni bermain, mereka ni dapat mengesan kelebihan dan kelemahan yang ada dalam diri mereka. Jadi, contohnya, mereka ni dapat mengesanlah kelebihan dari segi mewarna, bercakap, menggunakan pupet dan juga sebagainya. Oleh itu, terapi ini juga dapat membantu mereka untuk memperbaiki kelemahan serta meningkatkan kemampuan yang ada dalam diri mereka. Seterusnya, terapi bermain ini juga dapat meningkatkan keupayaan mempercayai seseorang. Dengan terapi bermain ini, kanak-kanak ini
dapat mempercayai seseorang dengan berkongsi masalah mereka. Selain itu, terapi bermain ini juga memberikan peluang kepada kanak-kanak untuk membuat pilihan mereka sendiri. Contohnya ketika mereka bermain ni, mereka akan membuat keputusan sendiri untuk bermain permainan. Contohnya, mereka mengambil keputusan untuk bermain anak patung ataupun permainan Puppet. Seterusnya, terapi bermain ini juga menyediakan tempat yang selamat bagi meluahkan perasaan. Contohnya, murid ini tidak akan berasa takut untuk meluahkan perasaan mereka kerana dengan terapi bermain ni, mereka tidak akan merasakan takut untuk meluahkan perasaan. Kerana mereka rasakan dengan terapi bermain ini merupakan tempat yang selamatlah untuk mereka berkongsi masalah serta perasaan. Jadi, mereka tidak risau akan unsur rahsia kerana guru ini cekap dalam menyimpan masalah seseorang. Baiklah, yang terakhir, terapi bermain ini juga dapat memupuk keyakinan diri dalam kalangan murid. Sebagai contoh, mereka ni mempunyai keyakinan untuk bermain permainan Puppet, mewarna dan serta mereka ni berani untuk menjawab semua soalan yang diajukan semasa berlakon menggunakan Puppet. Jadi, dengan terapi bermain ni, murid ni berkebolehan dalam memberi pendapat mereka sendiri. Dalam setiap kebaikan yang ada pada terapi ini sudah semestinya mempunyai kelemahannya yang tersendiri, iaitu antara salah satu kelemahan yang ada dalam terapi bermain ini ialah yang pertama, kos keuangan yang tinggi. Contohnya, guru ni perlu memerlukan kos yang tinggi lah untuk membeli barang-barang permainan seperti anak patung, Puppet, topeng, krayon dan sebagainya. Selain itu, terapi bermain ini juga memerlukan tempat yang besar dan luas untuk kanak-kanak ni bermain. Oleh itu, terapi bermain ini tidak dapat diaplikasikan di rumah kerana ruang untuk mereka bermain itu agak sempit. Seterusnya, kepakaran yang terhad dalam terapi bermain. Guru ni tidak mempunyai kemahiran dan juga kepakaran yang mendalam mengenai terapi bermain. Tambahan pula, kerjasama daripada ibu bapa, guru serta juga murid adalah kurang baik. Hal ini kerana mereka ni tidak mempunyai pengetahuan yang baik dalam terapi bermain. Seterusnya, murid ini tidak mematuhi arahan guru. Kerana guru ni perlu menerangkan peraturan permainan dengan yang jelas sebelum memulakan terapi. Selain itu juga, murid ini tidak mengikut giliran yang telah ditetapkan. Ini menyebabkan berlakunya pergaduhan kecil antara mereka dengan murid yang lain. Jadi, kesimpulannya, terapi bermain ini sangatlah berkesan untuk seseorang murid. Ia juga merupakan satu aktiviti yang memberikan kegembiraan dan juga keseronokan. Jadi, dengan terapi bermain ini, murid-murid ini dapat berkongsi masalah, membina keyakinan, membuat keputusan dan juga sebagainya. Baiklah, itu sahaja pembentangan daripada saya. Saya serahkan kepada Hazirah. Okey, jadi kita nak teruskan kelas kita. Okey, nak habis dah kelas ni. Okey, jangan bising Okey, yang belakang ni tu, jangan bising Okay, duduk dulu. Tak habis lagi kelas Okay, jadi kita dah buat satu lembaran kerja, betul tak? Betul. Jadi kita dapat satu lagi aktiviti. Sebelum kita habis kelas hari ni, kita buat satu lagi aktiviti. Boleh? Boleh ke tak boleh? Boleh teman. Okey, jadi sebelum tu cikgu nak bagi kepada 4 kumpulan dulu. Okey, jadi kelas kita ada berapa orang ni? Ada lebih kurang 16 orang kan? Okey, 16 orang. Jadi kita nak bagi kumpulan kita 4 orang satu kumpulan. Boleh? Okey, jadi cikgu nak semua berdiri. Okey, berdiri. Semangat. Kita nak habis kelas dah ni. Okey, jadi ni satu kumpulan boleh? Okey, gamen. Satu kumpulan boleh? Okey, berdiri. Dalam satu barisan lurus di hadapan cikgu. Okey, bagus. Oh, bagus budak PhD ni. Bukan. Okey. Bagus. Jadi hari ni kita nak main permainan telefon rosak. Okey, dan kumpulan Amin Fahmi kelas 1. Boleh? Boleh. Okey, jadi yang kumpulan lain ni kelas 2, kelas 3, kelas 4. Okey.
Jadi untuk permainan demonstrasi ni senang je. Nanti cikgu akan bisik kepada orang yang paling belakang sekali. Orang paling belakang tu, cikgu akan bisik kat dia. Bisik-bisik. Situasi apa yang dia kena bagi tahu kat kawan dia. Cikgu bagi situasi dekat kawan yang belakang tu. Okey. Cikgu bagi situasi kat kawan belakang tu, nanti dia akan bagi tahu dekat kawan yang depan sampai maklumat tu sampai kepada yang pertama ni. Kalau macam bukan satu betul tau. Betul, nanti ambil kejap betul. Bila dapat maklumat daripada orang belakang, ambil kena pergi depan, ambil kat dalam satu balang kan. Kita magic lah. Kerana ada balang kan. Saya tak? Tak cikgu. Ada balang. Okey. Jadi dalam ni ada situasi-situasi yang kita akan tengok lah nanti. Mana boleh tahu, nanti orang tahulah situasi apa yang cikgu nak bagi. Nanti orang belakang dia tahu situasi apa yang cikgu nak bagi tahu nanti. Jadi yang lain akan, Kalau cikgu lambat lah cikgu. yang lain akan tahu. Tak apalah, dia nanya yang tak faham. Tak faham nanti. Boleh ya? Okay, jadi cikgu nak mula dari kelas 1 dulu. Mana? Oh, ada. Jadi kelas 1 cikgu nak awak buat situasi orang naik bas. Boleh? Nanti beritahu orang naik bas, pelajar naik Boleh? bas. Boleh kan? Sabar dulu. Nanti cikgu beritahu kelas lain dulu. Okey, dah siap. Bab kelas cikgu dah beritahu. Jadi cikgu nak kita nak mulakan dah kita punya permainan telefon rosak ni. Okey, are you ready? Ready lah. Okey, belakang boleh beritahu orang depan. 1, 2, mula. Kita beritahu. Situasi apa? Ingat. Kawan yang depan kena ingat apa situasi apa. Okey, dah. Okey, boleh ambil, dah ambil. Satu situasi mana yang ambil rasa betul. Tak tanya mana, tak tanya belakang. Ambil satu je. Kalau lain pun nak juga. Okey. Jadi cikgu nak tampal kat papan putih kat depan ni. Okey. Semua pulang kena buat tau. Okey, semua pulang kena buat. Okey, pulang lain. Ni aku. Tampal kat depan. Tampal je. Tampal je. Okey. Yang lain tolong kawan kita, kawan lain kita ni masalah betul lah. Okey, tolong tampal. Okey. Aduh. Dia tolong ke cikgu. Cikgu. Sekolah tu cikgu. Cikgu yang sekolah tu cikgu. Sekolah cikgu. Kanan cikgu, hantar bawa tepi belakang. Tepi dia. Okey, bagus, dah 2 kumpulan dah yang tak depan. Okey, satu pula lagi. Okey, 3 kumpulan dah. Dah tepuk cikgu. Tepuk. Okey, tanya. Okey. Awak terbalik dah. Okey, bagus. Tahniah kepada semua. Tepuk tangan semua. Okey. Jadi, untuk apa yang cikgu tengok kat depan ni, betul lah situasinya. Ikut kumpulan ni. Ni kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4. Tepuk tangan untuk diri sendiri. Okey, jadi nanti sebelum balik minta ke cikgu. Gula-gula cikgu nak bagi. Okey, jadi sebagai penutup, cikgu nak seorang bagi rumusan boleh? Kita dah belajar apa pasal hari ni? Daripada video, daripada situasi ni, apa yang kita belajar hari ni? Kami bagi cikgu satu. Okey, cikgu Fakir. Okey. Bantu Fakir ni. Okey, dia untuk gambar satu ni cikgu tak? Gambar satu kan? Betul. Saya rasa ni dia batu naik pak. Okey, betul. Kita nak pergi mana? Nak pergi memang tak tahu. Tak tahu. Okey. Gambar gula tak tahu. Saya cikgu. Dapat pula. Amin. Try. Jumpa buaya, ambil gambar. Okey, pandai dia buaya ambil gambar. Okey lagi? Buaya darat. Ada mi. Bukan buaya darat. Buaya air. Cikgu, Buaya air. Biasa jadi dekat dengan rumah Amin cikgu. Rumah Amel. Rumah Amel. Mana? Rumah Amel. Betul lah. Rumah mana ni? Saya
Taipei tu. Oh, ada Zoo. zoo. Oh. Tapi rumah saya bukan dalam tu. Oh, ingat tu makan dalam tu. Okey, betul ni gambar zoo. Yang terakhir ni buat apa ni? Dia bagi makan apa? Makan burung cikgu. Okey, bagi makan Asa. burung. Asa. Cikgu pun tahu gambar macam 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 iklan cikgu dia dalam bagi. sayap kan? Macam dalam sayap. Okey, Ada betul lah. iklan dia bagi. Betul lah. Cikgu tahu lah gambar ni. Okey. Okey, jadi semua dah bagi rumusan. Bagus. Semua. Okey, tangan. Okey. Jadi untuk rumusan cikgu pula. Okey, tadi kita dah belajar tentang haiwan kat zoo. Okey, jadi cikgu nak semua terapkanlah nilai-nilai murni yang ada bila pergi zoo. Kita jaga langkah-langkah kita ikut peraturan bila ada kat zoo. Yang macam ni beratur untuk naik bas. Lepas tu kita ambil gambar dengan beretika lah maknanya. Okey. Ya nak tanya apa? Buaya tu makan orang kan? Buat itu makan orang. Apa dekat sangat? Kalau dekat yang gambaran sebenar ini contoh je. Oh. Nanti gambar sebenar dia jauh ada palang kat situ. Ni gambar je. Okey, boleh faham? Ya, Okey. buaya tu. Bahaya lah. Bahaya kan? Okey. Buaya sasar. Jadi sebagai penutup, kita nak dengar muzik dah sikit. Mari pergi ke zoo. Boleh? Boleh. Okey. Mari kita pergi zoo, kita pergi zoo, kita pergi zoo. Mari kita pergi zoo, kita pergi zoo, kita pergi zoo. Ada monyet, ada ular, ada singa gigi besar, ada Okey, dah. Okey, tadi itu je untuk pengajaran kita pada hari ini. Okey, saya nak ucap terima kasih kepada semua. Okey. Jadi wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Terima kasih. Terima kasih.